2 hari lagi kita akan bersama-sama mendengar tentang Belanjawan 2024. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Helena Falawi. Dan juga saya Nurul Demo. Dan pastinya ketika ini Helena kita dah dapat merasakan bahang-bahang Belanjawan 2024. Dan ramai saya pasti nantikan apakah antara benefit ataupun nikmat insentif yang bakal diterima oleh rakyat yang dapat membantu membangunkan lagi ekonomi dan memacu kehidupan seharian pastinya dalam sektor yang tertentu yang dinanti-nantikan adalah sektor yang paling besar sekali yang menerima peruntukan pada setiap tahun adalah sektor kesihatan dan juga pendidikan. Betul. Dan begitu juga Halina diramalkan pada tahun ini juga kabarnya sektor kesihatan turut akan menerima satu jumlah bajet yang cukup besar untuk menampung sektor kesihatan rakyat Malaysia. Khasnya sekanlah maklumlah lepas pandemik COVID-19 kita dapat saksikan taraf kesihatan kita semakin membaik pulih. Adalah graf tu naik. Betul? Tetapi masih lagi hospital tu penuh dengan barang-barangan perubatan pun harga meningkat, jauh meningkat. Dan insurans pun naik juga sebenarnya. Ya, itu sebenarnya insurans. Dan saya semalam Hari Kesihatan Mental Sedunia dan saya mengharapkan bahawa Belanjawan 2024 ini akan ada satu peruntukan yang menjurus kepada kesihatan mental dan juga insurans. Kalau kita tahu insurans di Malaysia ini belum ada yang orang kata cover tentang kesihatan mental secara menyeluruh dan sebagainya. Mungkin ini satu perkara yang boleh kita nantikan sempena dengan Belanjawan 2024. Namun pagi ini kita nak terus saja bersama dengan saya sebentar lagi dengan portal bernama. Kita tengok apa yang terkini untuk portal bernama. Jom kita saksikan sekarang. Okey, ini kalau kita tahu semalam keadaan hujan banjir pada waktu petang, hujan sangat lebat di Kuala Lumpur terutamanya, dan ini kisahnya di penduduk kampung Periuk di Chowkit yang dipindahkan ke PPS. Ini keadaan kalau kita lihat semalam bagaimana keadaan penduduk kampung Periuk di Chowkit yang meredah air ketika banjir yang melanda kampung tersebut pada waktu petang susulan hujan lebat semalam, dan 19 mangsa yang terjejas telah dihantar dan dipindahkan ke PPS sementara di Sekolah Dewan Menengah Kebangsaan Puteri Wilayah. Dan Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Titiwangsa Muhammad Ridwan Akia berkata pihaknya dengan kekuatan 8 anggota bersama dengan agensi penyelamat lain telah mengambil masa dalam 2 jam untuk proses pemindahan ke semua mangsa yang terjejas. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat telah pun melakukan operasi banjir di sekitar ibu negara susulan hujan lebat, dan apabila sampai di lokasi air sudah pun naik. Dan okey, ini adalah sedikit apa yang dikatakan oleh tetamu mereka mangsa di sana, iaitu Tuan Sharifah Tuan Long 40 berkata ketika kejadian beliau sedang meluangkan masa bersama anak-anak dan tiba-tiba paras air naik dengan mendadak. Okey, itu tentang penduduk kampung Periuk di Chowkit. Dan kita nak lihat juga perkembangan ataupun persediaan banjir oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang menempatkan aset di 3 zon persediaan, iaitu di zon Pantai Timur, Utara dan juga Semenanjung Selatan Semenanjung bagi persiapan awal dalam kita menghadapi banjir susulan peralihan fasa monsun timur laut yang dijangka bermula bulan depan. Dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad berkata bagi zon Pantai Timur pihaknya menempatkan aset udara di Akademi Bomba dan Penyelamat Wakaf Tapai di Terengganu, dan bagi zon utara pula di Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Perda bagi aset air, dan aset udara di Pengkalan Udara Wilayah Utara JBPM di Pertam, manakala di zon selatan ia ditempatkan di BBP Air Hitam Johor. Dan kalau sebelum ini mereka akan pergi semasa banjir, ini adalah langkah proaktif. Mereka bersedia di kawasan yang dikatakan hotspot sebelum banjir melanda supaya
masa banjir nanti, sekiranya banjir, perjalanan untuk mengambil perjalanan untuk menyelamatkan mangsa itu dipendekkan kerana kalau dulu mereka belajar daripada pengalaman kerana jalan terputus dan sebagainya. So ini adalah langkah proaktif. Dan mungkin sedikit saya kongsikan kepada anda semua tentang belanjawan 2024 ini apa yang dikatakan oleh pengarah itu sendiri. Cik Nur Hisham berkata kerajaan diharapkan memberi ataupun meluluskan cadangan supaya geran tahunan PBS Persatuan Bomba Sukarela dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM10 untuk RM10,000 pada bajet akan datang, dan diharapkan ini antara apa yang dimintalah. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita nak beralih kepada ramalan cuaca untuk hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Terima kasih di atas kesetiaan anda pada hari ini. Pastinya dalam memperkasakan sektor kesihatan, itulah demikian antara topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan sedia maklum ya, pada tahun iaitu 2023 untuk belanjawan telah pun memperuntukkan satu jumlah yang besar iaitu 36.3 bilion berbanding 32.4 bilion pada tahun 2022 untuk sektor kesihatan. Apatah lagi seperti yang kita sedia maklum, Helena, kita telah bincang sedia maklum sebentar tadi bahawa negara telah pun memandang serius akan sektor kesihatan sejak berlangsungnya pandemik COVID-19. Betul. Di mana kita dalam tempoh telah pun dalam fasa pemulihan, tetapi masih lagi sektor kesihatan perlu diambil kira di atas faktor-faktor kerosakan yang berlaku selepas pandemik. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di studio hari ini untuk membincangkan bagaimana belanjawan 2024 ini dapat memperkasakan sektor kesihatan. Dan terima kasih Prof. Dr. Mazmah Dahului, Ketua Jabatan Penyelidikan Pembangunan dan Inovasi Pusat Perubatan Universiti Melaya, dan juga Pakar Perubatan Kesihatan Awam Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, dan juga Encik Azrul Muhammad Khalib, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan bercakap tentang bajet itu sendiri, RM36.3 bilion, adakah ia cukup untuk memperkasakan sektor kesihatan di Malaysia ini? Okey, Prof. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So 36.3 bilion itu adalah sebenarnya bajet yang diperuntukkan untuk tahun Lepas. 2023. Dan kita tahu bahawa kenaikan itu sebenarnya walaupun 12% daripada kenaikan daripada tahun peruntukan yang diberikan pada tahun 2022, tetapi ia masih lagi, kalau kita ikutkan the National Health Expenditure Survey, cuma separuh daripada 5% of GDP. Jadi memang mungkin cukup untuk operating budget, tetapi dan cukup untuk meneruskan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang telah dirancang ataupun sedang berjalan untuk KKM. Tetapi kalau untuk menambah program baru dan untuk menyelesaikan 4 strategi yang mereka rancangkan pada tahun 2022 itu masih tidak mencukupi lah. Dan kita tahu bahawa mereka hendak menambah baikkan fasiliti kesihatan dengan repair yang sudah usang ataupun menambah baru, menubuhkan contohnya mental health institution. Perancangan itu memang telah dilaksanakan. Kalau tak salah saya pada bulan Oktober lagi telah dilancarkan, tetapi fiskalnya itu masih belum wujud. Physical structure itu masih belum wujud walaupun telah dicadangkan untuk diadakan di Bandar Anstek kalau tak salah saya. Dan banyak lagi perancangan lain yang masih belum dapat dicapai lah dengan
mempersediakan diri untuk menghadapi pandemik yang akan datang contohnya, ataupun mengambil langkah-langkah supaya apa-apa masalah yang berlaku semasa pandemik yang lepas itu tidak berulang. Jadi memang saya berpendapat bahawa 3.63 bilion itu cukup untuk tahun 2023, tetapi tidak cukup untuk meneruskan lagi aktiviti, dan sudah semestinya untuk tahun 2024 memerlukan bajet yang lebih, dan kalau boleh lebih ke arah mencapai 5% seperti yang pernah dicadangkan oleh mantan Menteri Kesihatan yang dulu, iaitu ke tahap 5% daripada GDP kita. Okay. Dan Cik Azrul rasa 5% ni, adakah kita akan melakukannya pada bajet 2024 ni mengikut pandangan Cik Azrul? Pastinya tidak. Okey. Kalau kita tengok dari jumlah yang dikatakan oleh Prof tadi dan juga Sedari, kita tengok pada masa sekarang ianya adalah 36 bilion. Betul. Sekiranya mahu mencapai 5% daripada GDP untuk peratusan perbelanjaan perubatan atau kesihatan untuk Malaysia, ianya memerlukan 72 bilion, iaitu kenaikan sebanyak 100% daripada peruntukan yang sedia ada. So memang kalau kita nak tengok untuk mencapai 5% daripada GDP yang dikatakan sejak kebelakangan beberapa tahun ini, memang bukan sahaja sekarang, tapi mungkin sekiranya kita kekal pada tahap kenaikan yang kita telah lihat selama 10 tahun yang lalu, mungkin memerlukan lagi 10 tahun untuk mencapai tahap 72 bilion untuk GDP hari ini. So mungkin kenaikan GDP 10 tahun akan datang mungkin bukan GDP yang kita ada sekarang, mungkin lebih tinggi. So kita akan sentiasa kekurangan, dan ini telah dikatakan oleh Auditor General's Report yang mengatakan bahawa untuk kesihatan kita memang kekurangan dana, tak cukup tenaga kerja, dan memang kesesakan yang berlebihan di sistem kesihatan yang memerlukan bukan saja peruntukan yang lebih, tapi juga komitmen yang lebih tinggi untuk menaikkan the software dan juga hardware. So kalau hardware ni bangunan, infrastructure dan sebagainya, software ni adalah tenaga kerja kesihatan itu sendiri. So memang short formnya memang tak cukup, dan saya tidak mengharapkan, dan pastinya untuk bajet yang akan datang untuk 2024 ni, mungkin kalau kenaikan sebanyak 3 bilion atau 4 bilion tu, Alhamdulillah, kita bersyukurlah. Tapi kita tengok di mana kenaikan itu akan berlaku, kerana ianya bukan saja about the amount that you spend, tapi where you spend it. Okey, menurut Cik Azrul sebentar tadi bajet dilihat tidak agak ada kekurangan di situ, di mana tidak mencukupi daripada struktur, tidak dapat cover daripada struktur, kurangnya dana, kurangnya tenaga kerja dan juga kemudahan fasiliti. Dan dijangka untuk bajet 2024, iaitu belanjawan 2024, sejauh manakah sasaran untuk pembangunan bagi fasiliti kesihatan dan juga untuk sektor kesihatan khasnya? Pada pendapat saya lah, kalau kita tengok dari segi pembelanjaan bajet itu sendiri, kita sentiasa melihat bahawa kebanyakan daripada peruntukan ni dia lebih kepada pembayaran emolument, iaitu pembayaran untuk gaji, kontrak dan sebagainya, yang mengambil lebih daripada 90% daripada pembelanjaan. Dan kita tengok OPEX dengan DevEx, development expenditure dan operation expenditure. Untuk development expenditure ni, di mana you tengoklah untuk pembelanjaan ubatan, infrastructure dan sebagainya, kurang daripada 10%. Ini berlaku setiap tahun kerana kita mempunyai tenaga kerja yang cukup besar untuk tenaga kerja kesihatan ni. Ianya adalah tenaga kerja yang paling besar kalau kita tengok dari segi perkhidmatan awam. So memang kalau kita nak memastikan mereka kekal berada dalam perkhidmatan, kita terpaksa mengeluarkan wang untuk memastikan mereka kekal dalam perkhidmatan. Kita sering mendengar ahli parlimen, ahli politik dan sebagainya, dia kata kita nak klinik, kita nak hospital, kita nak lebih prasarana untuk kesihatan. Tapi dia ni bukan one deal, package deal. Bukan maksud kita ambil hospital terus
bina hospital terus ada jururawat, doktor, hospital assistant dan sebagainya. Kita terpaksa rekrut tenaga kerja tu. So masalahnya ialah walaupun kita naikkan peruntukan untuk pembinaan infrastruktur, tapi kalau kita tak menaikkan pelaburan dalam tenaga kerja itu sendiri, kita akan sentiasa kekurangan. Dan sekarang ni sistem kesihatan Malaysia ni mengalami kegawatan kerana ketidakseimbangan tenaga kerja kesihatan di Malaysia. Terlalu banyak tenaga kerja yang sekarang di swasta dan kekurangan di sektor kerajaan. Okey, Prof, bercakap tentang tenaga kerja ini, kalau kita faham bahawa industri ataupun sektor kesihatan kita ni, kita tahu ada lambakan graduan perubatan, dan bagaimana langkah yang terbaik untuk kita selesaikan masalah ini. Dan di samping itu, kita juga tahu bahawa jururawat di Malaysia ini, mereka mempunyai skill yang sangat hebat dan mereka cenderung untuk keluar negara dan sebagainya. Dan Malaysia juga baru-baru ini merancang untuk mengimport ataupun membawa lebih banyak jururawat daripada luar dan sebagainya. Dan saya kira ini adalah satu perkara yang boleh kita selesaikan secara holistik dari dalam negara. Mungkin memperbanyakkan jururawat, institusi kejururawatan dan sebagainya, ataupun penempatan doktor-doktor yang baru ini juga bagaimana kita nak mengatasi ini melalui bajet yang akan kita bentangkan, belanjawan. Saya rasa ada kekeliruan sedikit di sini, di mana kita bukan menghadapi masalah untuk menghasilkan, tapi kita menghadapi masalah untuk menempatkan. Penempatan jururawat maupun doktor maupun dentist maupun farmasis adalah bergantung kepada pos yang diberi oleh JPA. Dan pos ni sangat limited. Pos ni tidak bertambah. Malah beberapa tahun yang lepas JPA meminta supaya 3% dikurangkan daripada pos-pos yang ada. Bermakna yang pencen ataupun yang bersara itu tidak akan sepatutnya tidak diganti. Jadi berbalik kepada penghasilan jururawat, sebenarnya banyak hospital-hospital termasuk hospital swasta yang menjalankan training untuk menghasilkan jururawat. Dan kadang-kadang output mereka ni lebih daripada yang mereka perlukan, dan di situlah di mana jururawat itu perlu menjadi tempat lain untuk bekerja. Kalau KKM sendiri menghasilkan jururawat mereka, jadi mereka akan absorb. Dan yang daripada swasta ni, mereka terpaksa cari tempat lain kerana hospital swasta bilangan jururawat yang diperlukan sangat limited, sedangkan yang dihasilkan lebih. So saya rasa pada pendapat saya, it's okay for them to go outside and work to get better salary untuk mendapat pengalaman, dan kita harapkan mereka akan membawa pulang dan bekerja di negara kita dengan pengalaman yang mereka perolehi. Mungkin apa yang kita perlukan sekarang adalah memberi latihan yang banyak untuk post basic kepada jururawat supaya kita mendapat jururawat terlatih. Kerana kita rasa bukan saja doktor yang kita perlu ramai, doktor pakar yang perlu kita ramaikan, tetapi juga jururawat terlatih yang pakar dalam bidang-bidang, contohnya geriatrics untuk penjagaan orang-orang tua, dan mungkin untuk kanak-kanak, dan community service. Kerana saya rasa kalau kita nak mengharapkan, kita nak bergantung kepada peruntukan kerajaan yang sudah ada sekarang, di mana 60% daripada belanjawan KKM adalah untuk hospital dan juga ubat-ubatan. Di sinilah kita perlu kurangkan supaya kita memperbanyakkan prevention ataupun health promotion, supaya rakyat menjaga sendiri kesihatan mereka dan kuranglah mereka perlu bersesak-sesak ataupun perlu memasuki hospital untuk rawatan. Kalau kita ada jururawat terlatih untuk community service, for example, we can proceed with telehealth, we can proceed with virtual hospital, di mana tak semestinya you mendapat rawatan di hospital. Ada penyakit-penyakit yang boleh mendapat rawatan di rumah. Banyak di negara-negara Eropah contohnya, mereka ada visiting practitioners ataupun visiting nurse yang boleh memberikan rawatan di rumah. Terutamanya penyakit-penyakit kronik yang memerlukan susulan. Stroke patient, for example, you don't have to go to the hospital untuk mendapatkan fisioterapi. It can be done at your community. So this is where kita boleh memperbanyakkan tenaga kerja kita ataupun menambah pos-pos untuk jururawat-jururawat terlatih bekerja di bidang-bidang ini. Baik, banyak lagi yang kita nak persoalkan dan berbincang tentang bagaimana kita nak memperkasakan sektor kesihatan, dan tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan
masih lagi bersama kami dalam Belanjawan Malaysia Madani 2024 dan kita masih lagi membicarakan tentang memperkasakan sektor kesihatan. Dan sebentar tadi Prof ada berbicara tentang kesihatan geriatrik, iaitu kesihatan orang-orang yang berusia, dan Malaysia seperti yang kita sedia maklum akan menuju sebagai status negara tua dalam 2030. Dan mungkin Prof, apa yang kita harapkan untuk Belanjawan 2024 ini, terutama sekali untuk kesihatan menyeluruh golongan geriatrik ini? Sebenarnya saya pun nak nyatakan di sini bahawa kesihatan di masa tua itu ditentukan oleh kesihatan di masa muda. Jadi apa-apa langkah yang kita hendak ambil untuk memastikan kita menjadi sihat apabila kita tua ataupun tua dengan sihat, kita perlu menjaga kesihatan kita daripada muda lagi, mungkin daripada tingkat sekolah lagi. Jadi semua aktiviti-aktiviti yang diadakan di Kementerian Kesihatan, program-program adalah untuk memastikan bahawa kita tua dengan sihat. Maknanya daripada remaja daripada kanak-kanak tu dah pastilah, daripada remaja untuk golongan pertengahan, untuk lelaki ataupun perempuan. Kalau dulu perempuan saja, sekarang ni ada banyak program untuk kaum lelaki juga, dan seterusnya ke peringkat tua. Maknanya bila dah tua tu kita dah tahu, walaupun kadang-kadang kita tidak mempunyai penyakit-penyakit kronik, tetapi kita ada penyakit yang disebabkan oleh ketuaan, seperti sakit sendi, kurang penglihatan disebabkan katarak. Yang itu semua sebenarnya memang telah ada aktiviti-aktiviti yang diadakan, cuma lagi perlu ditambah, memandangkan negara kita ni mempunyai penduduk yang hampir-hampir kepada negara yang maju lah. Walaupun kita setakat ni baru dalam 10%, dan kita menjangkakan kita juga akan mencapai seperti Singapura 17% dan ke atas jika this is something yang cannot be avoided. Tambah lagi sekarang ni kalau kita lihat kebanyakan pasangan mempunyai anak dua saja. Jadi golongan muda semakin mengurang, golongan tua tu dia naik piramid lah. Jadi kalau kita tidak mengadakan aktiviti-aktiviti untuk penjagaan orang tua ini dengan lebih lagi, akan menyebabkan negara kita lebih susah lah. Tua ni sebenarnya elderly tu kita definekan bila dia 65 ke atas. Tetapi saya rasa antara 65 dengan 75 tu masih lagi orang boleh menyumbangkan tenaga dan bakti kepada negara. That means they can still work. Kalau kita lihat di Singapura kan, yang 80 hingga 90 pun masih boleh bekerja. Mantan Perdana Menteri kita pun dah hampir mencecah 100 tahun, tapi masih boleh menyumbang bakti. Jadi saya harapkan supaya bajet yang lebih akan diberikan spesifik untuk program dan juga aktiviti-aktiviti untuk golongan tua, especially with regards to rumah-rumah nursing home, with regards to, kadang-kadang nursing home ni tak semestinya untuk orang yang dah tak berupaya, orang tua dah tak berupaya yang perlukan, yang bedridden, tetapi mungkin yang masih boleh berdikari tetapi mereka tidak ada anak-anak ataupun saudara mara di mana mereka boleh tinggal sekali. So we should have another type of nursing home where they live independently, tetapi dipantau ataupun kesihatan mereka dimonitor oleh yang mempunyai that particular institution lah. Itu dia. Dan Cik Azrul, kita nak tahu juga ya, dalam peruntukan belanjawan terdahulu, peruntukan berjumlah 120 juta telah pun diletakkan oleh kerajaan di dalam skim perubatan madani khusus untuk golongan B40 dan juga pengamal perubatan swasta. Kita nak tahu juga sejauh manakah program ini berkesan dan impaknya dapat dimanfaat oleh golongan tersebut. So kalau kita tengok cabaran yang dihadapi oleh populasi Malaysia untuk bukan saja masa yang akan datang, tapi juga selama at least 2 dekad, adalah bersekitar antara 2 faktor utama, iaitu satu ialah semakin menua, dan keduanya ialah
semakin ramai yang tidak sihat, iaitu semakin ramai yang mengalami penyakit tidak berjangkit, non-communicable diseases seperti diabetes, cardiovascular disease, hypertension, obesity, cancer dan sebagainya. Dan ianya memerlukan penekanan yang lebih tinggi ke atas apa yang kita panggil sebagai sistem prima, iaitu primary care, penjagaan prima, di mana ianya melibatkan klinik-klinik frontline lah. Kalau kat Malaysia ni kadang-kadang ni kita kalau tak sihat kan, terus kita pergi hospital tau. Dan ini merupakan satu, kalau you nak tengok lah trendnya, you pergi Emergency. Jabatan Kecemasan ni memang sesak. Outpatient sesak dan sebagainya. Ini adalah disebabkan orang fikir kalau dia nak dapatkan rawatan yang cepat dan spesifik, terus pergi hospital. Tapi sebaliknya benar, iaitu patutnya dia pergi klinik dulu. Dan ianya bukan saja klinik kesihatan kerajaan, tapi juga klinik kesihatan swasta. Sekarang ni kalau dulu kita melihat kerajaan, swasta, ini merupakan satu pendekatan yang membazir, kerana ia tidak melibatkan satu sektor yang cukup banyak, klinik di merata-rata, dan juga ianya disebabkan populasi Malaysia ni dia mahu penjagaan yang lebih yang disubsidi lah, yang tidak mengambil kos yang banyak. So apa yang kerajaan telah memperkenalkan ni ialah skim perubatan madani. Ianya merupakan satu pendekatan yang cukup inovatif yang telah diambil daripada Selangor, iaitu mereka mengambil daripada skim peduli sihat yang telah berlangsung selama 10 tahun rasanya, dan cukup berjaya, di mana ianya telah melibatkan klinik swasta untuk menjadi sebahagian daripada anggota penjagaan prima, yang juga menjaga mereka yang kalau biasanya dia pergi kat kerajaan, klinik kerajaan, hospital kerajaan. So kurangkan kesesakan dekat hospital dan kesesakan di KK, klinik kerajaan, dia pergi ke swasta. So apa yang berlaku ialah mereka tak perlu membayar apa-apa, ataupun mungkin dikurangkanlah pembayaran itu. Dan sekarang ni melalui skim perubatan madani, dia ada allocation lah. So setiap household tu dia ada allocation dia yang tertentu, dan setiap individu, dan dia boleh menggunakan peruntukan yang untuk membiayai perubatan dia. So kalau peruntukan habis, dia baru dia pergi ke klinik kerajaan atau hospital kerajaan dan sebagainya. So memang ianya memberikan satu relief lah kepada mereka yang di hospital kerajaan dan klinik kerajaan. Kurangkan kesesakan di hospital. Memang berjaya sangatlah kalau kita tengok. Saya kira itu sangat satu langkah yang, antara langkah yang sangat bagus untuk mengurangkan kesesakan. Namun timbul lagi satu isu. Mungkin kalau kita diberi pendidikan awal kepada semua warga negara Malaysia tentang penjagaan secara premier dan sebagainya, ia mungkin akan dapat memberi satu intervensi awal supaya ini semua tidak berlaku. Mungkin Kementerian Pendidikan misalnya, mungkin pendapat Cik Azrul? So pasti Prof menyokong kenyataan saya ni, iaitu isu kesihatan ni bukan Kementerian Kesihatan saja. Ianya melibatkan whole of society. Dan ianya Kementerian Pendidikan, Kementerian Perumahan, Kementerian Kewangan dan sebagainya, sepatutnya semua terlibat, kerana sekarang ni Malaysia dalam keadaan yang gawat, kerana kita semakin tidak sihat. Semakin ramai yang mengalami penyakit, bukan saja satu jenis penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, tapi mungkin 2 atau 3 berangkat. So kita melihat so dia akan ada hypertension juga, dia akan ada cardiovascular disease juga, dia akan ada cancer juga dan sebagainya. So memang sekarang ni kalau kita nak cuba memberikan ilmu pencegahan ni, memang sukar, kerana penduduk Malaysia ni, kalau kita lihat dari segi National Health Mobility Survey, iaitu satu survey yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan, kita melihat daripada findings ni, 30% daripada populasi Malaysia ni dia tidak celik kesihatan. So memang sukar untuk mereka memahami maklumat yang diberikan kepada mereka, dan
untuk mereka proses maklumat tu. So memang hakikatnya gaya hidup tidak sihat, pengambilan makanan yang berlebihan dan sebagainya, ianya berpunca daripada semua itu. So kita perlu lebih banyak penekanan dan pelaburan kepada pencegahan daripada merawat penyakit yang berlaku. Saya ingin menambah berkenaan dengan skim perubatan madani. Sebenarnya ini adalah salah satu langkah sebagai memenuhi ataupun mengikuti pillars the White Health Paper yang telah dibentangkan pada bulan Jun yang lepas di Parlimen dan telah diluluskan, which is towards sustainable healthcare system, healthcare financing. Dan negara kita ni, rakyat kita ni sangat bertuah kerana untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di fasiliti kesihatan awam, mereka cuma perlu bayar RM1. Dan kalau masuk hospital mungkin RM5 ataupun paling banyak pun RM30. Dan ini pukul rata, maknanya semua rakyat. Sedangkan sekarang ni kita tahu Perdana Menteri kita banyak menyatakan bahawa kita perlu target subsidi tersasar, di mana sepatutnya kalau perlukan bantuan mungkin B40 ataupun mungkin middle 40 untuk yang ramai anak contohnya, ataupun untuk OKU. Jadi kalau kita ada skim perubatan ni, kalau diberikan kepada semua rakyat lah contohnya, tetapi masing-masing yang berupaya untuk membayar, mereka membayar sendiri polisi insurans tersebut. Dan manakala yang B40 mungkin terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Dan dengan adanya skim seperti ini, setiap rakyat they can get access to any of the healthcare facility in the country, sama ada swasta ataupun private. So kita tengok di sini berlakulah apa yang hendak dicapai dalam pilar pertama, iaitu strengthening the primary healthcare, di mana menggalakkan collaboration antara swasta dengan private dan multi-sectorial collaboration antara semua kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa Kementerian Pendidikan memperuntukkan juga bajet belanjawan untuk kesihatan, di mana terdapat 10 buah hospital pengajar yang memberi hikmat kepada masyarakat di sekeliling, terutamanya saya daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya. Kita cover penduduk-penduduk di kawasan Bangsa, di kawasan Kuala Lumpur dan juga di kawasan Petaling Jaya. Dan beban kerja kita tu bukannya kurang. Kita mendapat kemasukan pesakit hospital inpatient, for example, almost 700,000 per year, and that in terms of inpatient days. Kalau in terms of number pesakit tu mungkin dalam 47,000, 48,000. So this is huge. Jadi sedangkan peruntukan diberikan ke KKM tu hanya untuk belanjawan KKM. Jadi maksud saya di sini bahawa sebenarnya kerajaan memperuntukkan belanjawan kesihatan ni bukan saja kepada KKM, tetapi belanjawan tu turut juga diguna pakai daripada banyak kementerian lain. Seperti Kementerian Pertahanan contohnya, mereka pun ada hospital, mereka pun ada khidmat masyarakat, local council. Mereka pun membuat juga pengutusan terutamanya di bandar-bandar. Jadi berkenaan dengan sistem kesihatan ni, kita sebenarnya bercakap berkenaan dengan sistem kesihatan yang menyeluruh, bukan saja oleh bahagian KKM. Baik, Prof bercakap tentang keuangan kesihatan itu sendiri kan. Baru-baru ini, sebelum ini kita ada dengar bahawa masyarakat mengatakan bahawa mungkin tiba masanya untuk kita naikkan charge itu daripada RM1 mungkin ke satu angka yang mungkin munasabah dan sebagainya. Sebab saya rasa dah berpuluh tahun nilai itu kekal sama dan ia tidak mengikut peredaran zaman dan sebagainya. Dan mungkin juga sekiranya nilai itu dinaikkan, mungkin masyarakat lebih menghargai ubat-ubat yang diberikan kepada mereka tu dan sebagainya. So bagaimana kita tak tahu implikasi sekiranya kadar ini dinaikkan, adakah ia membantu dalam belanjawan dan dalam kita memperkasakan sektor kesihatan itu sendiri? Bagaimana, Prof? Dia ada dua isu di sini. Yang pertama, kita perlu meningkatkan charge ni supaya kita mendapat peruntukan yang mencukupi untuk kita menjalankan khidmat itu. This is from the provider's perspective, definitely. Dan sudah semestinya saya sendiri banyak melakukan penyelidikan berkenaan dengan costing. Dan kita tahu bahawa costing yang
costing yang kita buat tu sebenarnya kalau di-chargekan kepada patient tu bukan setakat RM1 tetapi hospital-hospital pengajar contohnya dan juga ada hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan yang memberi charge, kita panggil sebagai full paying patient. These are patient yang mampu untuk bayar dan mereka tidak mendapat apa bantuan daripada pusat zakat ke ataupun daripada majikan mereka, so mereka membayar from out of pocket. So charge yang dikenakan kepada mereka tu pun sudah already subsidized. Ini kan pula yang kita charge RM1 kepada masyarakat Marhain. Contohnya lah a simple procedure yang bila kita cost harganya, kos sebenar adalah RM200 tetapi rakyat cuma membayar mungkin dalam RM20, RM30. So memang itulah sebabnya kita tak boleh sustain. Kita tak boleh sustain kalau keadaan ini berterusan. Sepatutnya mereka membayar, kalau tidak mendapat keuntungan pun membayar kos sebenar, tetapi of course kita tidak mahu membebankan rakyat. Jadi di sini skim perubatan inilah yang sangat diperlukan. Sebab contohnya kalau macam dengan skim perubatan madani itu, apabila mereka pergi ke GP, general practitioner, untuk mendapatkan rawatan di swasta, klinik swasta, mungkin charge yang dikenakan adalah RM60. Dan itu lebih kurang dengan kos sebenar. Sedangkan kalau mereka pergi kepada klinik kerajaan, mereka membayar cuma RM1. Jadi siapa yang nak menampung kos tersebut melainkan kerajaan. Jadi dengan adanya skim ni, buat masa ni sebab skim ni cuma untuk B40, kerajaan yang menampung. Tetapi jika skim ni diperluaskan, contohnya kita yang berkemampuan, kita bayar polisi kita sendiri dan badan yang mengendalikan skim ni, mereka akan membayar kepada providers. Dan Encik Azrul, kita nak tanya juga ya, macam yang tadi kita dah bincangkan, menerusi skim perubatan madani, kita dapat disaksikan bahawa kurangnya lah kesesakan di hospital-hospital kerajaan, tetapi tak dapat dinafikan masih lagi mengalami kesesakan, dan khasnya kerajaan telah pun menaik taraf sesetengah hospital bagi mengurangkan lagi kesesakan itu berlaku, dan juga mungkin telah pun mensub pesakit-pesakit kepada hospital-hospital yang berdekatan. Tetapi ini juga dilihat sebagai bukanlah jalan penyelesaian yang terbaik. Tetapi menerusi Belanjawan 2024, apakah yang kaedah yang dirasakan diguna pakai yang seharusnya kerajaan disarankan kepada kerajaan untuk mengurangkan lagi kadar kesesakan hospital kerajaan yang sedia ada ketika ini? Hakikatnya ialah belanjawan mana pun tidak akan dapat mengurangkan kesesakan di hospital. Ini fakta ya, kerana ianya bukan melibatkan wang ringgit dan ianya lebih kepada tahap kesihatan masyarakat itu sendiri. Selagi ada demand, di situlah akan ada kesesakan, dan ianya disebabkan semakin ramai masyarakat Malaysia yang semakin sakit dan semakin mengalami pelbagaian penyakit, dan ianya tidak akan berkurang selagi masyarakat Malaysia sendiri tidak menjaga diri mereka sendiri. Dan ini melibatkan gaya hidup yang lebih sihat, mengambil pemakanan yang lebih sihat, dan yang paling pentingnya ialah menjaga bukan saja diri sendiri tapi komuniti dan keluarga. Dan sekarang ni kalau kita melihat bil yang akan ditampung oleh kerajaan, ia akan sentiasa meningkat ya. Dan ini adalah realiti yang sebenarnya, dan memang kalau kita melihat disebabkan tahap subsidi yang cukup tinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 98% daripada bil yang ditanggung oleh kerajaan, dan hakikatnya wang kerajaan, wang kita juga, ya, itu adalah wang pembayar cukai. So untuk kami dari segi pusat Galen, kami mengatakan RM1 atau RM5 ni tak perlu kutip lah. Kita menyarankan supaya kita hapuskan terus, supaya mereka yang pergi ke hospital atau klinik tak perlu bayar apa-apa untuk mendapatkan rawatan. Mereka membayar selepas mendapat rawatan. Kalau kita pergi klinik swasta dan sebagainya, kita tak bayar apa-apa. Kalau pergi register kan, kenapa di kerajaan kita mengutip wang ringgit pada ketika kita register? So sekarang ni juga saya ingin mengatakan, ianya bukan sahaja berdasarkan apa dan berapa banyak wang yang dibelanjakan, tetapi di manakah ia dibelanjakan. So salah satu daripada tempat yang kita terpaksa keluarkan wang dana yang cukup tinggi ialah rawatan kanser. Dan semakin ramai masyarakat Malaysia yang mengalami kanser, ya, bulan kanser payudara ya, Oktober, Pink Oktober, dan
ianya memerlukan kita melihat semula bagaimana kita merawat penyakit tidak berjangkit seperti kanser dan bagaimana kita membiayai rawatan tersebut. Dan di sini kalau kita melihat cara bagaimana ianya dibiayai, kita setiap tahun lihat berapa banyak peruntukan yang dikeluarkan. So mungkin kita perlu mewujudkan dana khas atau pembiayaan khas untuk memastikan setiap mereka yang memerlukan rawatan untuk kanser mendapat rawatan tersebut. Sekarang ni kita lihat bajet tahun ni cukup tak untuk merawat 10 orang pesakit atau 20 orang pesakit. Ini bukan caranya. Kita perlu lihat semula bagaimana kita boleh menampung pembiayaan kos kesihatan. Dan di sini kerajaan yang madani sekarang mungkin akan mempertimbangkan memperkenalkan skim insurans kesihatan sosial atau social health insurance di mana setiap individu menyumbang kepada dana yang cukup besar untuk memastikan bukan sahaja dana yang peruntukan yang diberikan setiap belanjawan wujud, tapi juga ada dana tambahan untuk memastikan adanya kemungkinan kita, kalau kita cakap pada 5% ni, bukan kita tengok 5% 10 tahun akan datang, tapi mungkin dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang kita dapat menggabung belanjawan, peruntukan daripada belanjawan tapi dana daripada social health insurance ni sekali. So ini memang perlu ditekankan ya, bukan kita melihat berapa banyak tambahan yang dilakukan oleh kerajaan, tapi di manakah pembelanjaan itu, peruntukan itu akan dimasukkan. Dan di sini kami memang menekankan supaya kita melihat pelaburan yang dimasukkan ke dalam penyakit tidak berjangkit seperti kanser. So, kalau saya boleh tambah, selain daripada memastikan bahawa rakyat itu sihat dan tak perlu pergi ke hospital ataupun pusat-pusat kesihatan, mungkin investment ataupun pelaburan yang kita boleh lakukan adalah dari segi digital health, di mana kita boleh mengurangkan kedatangan pesakit ke pusat-pusat rawatan dengan mengadakan telemedicine ataupun telehealth ataupun temu janji secara online. Kalau kita lihat di Jabatan Pesakit Luar, mungkin separuh saja yang perlu berjumpa doktor. Yang lain tu mungkin untuk mendapatkan appointment, untuk mengambil darah dan ataupun mendapatkan ubatan untuk follow up mereka. Jadi kita perlu juga mengadakan sistem yang mempermudahkan untuk pesakit supaya pesakit tidak perlu pergi ke hospital dan tunggu lama-lama. By appointment system for example. And then selain daripada itu, virtual hospital yang macam saya cakapkan tadi, you don't have to go to hospital every time when you are sick. Mungkin boleh dapatkan kaunseling melalui telefon. Seperti semasa pandemik, pesakit-pesakit yang mendapat jangkitan kuman COVID, tak semuanya pergi mendapatkan rawatan ataupun berjumpa dengan healthcare worker di pusat-pusat kesihatan. Ada yang membuat mendapatkan kaunseling melalui telefon. They are monitored virtually. So I think kita perlu invest in all this, selain daripada menggiatkan lagi promosi kesihatan dan mengadakan lebih banyak aktiviti untuk prevention. Baik, dan kita nak berehat seketika. Sebentar lagi kita akan kembali untuk membicarakan tentang memperkasakan sektor kesihatan. Jangan ke mana-mana. Doktor, kan macam social Baiklah, bertemu kembali. Pastinya hari ini kita memperkatakan mengenai memperkasakan sektor kesihatan dan masih lagi bersama dengan tetamu di studio. Dan berbaki beberapa minit sahaja lagi ketika ini kita nak kongsikan juga ya kepada Dr. Maznah di sebelah saya, iaitu mengenai kajian separuh penggal RMK12 ada menyatakan kerajaan akan memberikan perhatian khusus kepada kesihatan mental. Dan mengapakah kesihatan mental ini harus diberikan fokus utama berbanding dengan keseimbangan dengan penyakit-penyakit lain juga? So kesihatan mental ada banyak ya, daripada just stress, okey, kepada yang turut kepada severe, there is depression, dan kadar depresi di kalangan orang dewasa di negara kita is 2.3%, which is almost like 500
500,000 orang. So this is quite huge lah. And kita tahu apabila seseorang itu depressed, banyak lagi masalah kesihatan lain yang akan timbul. Kita sendiri pun bila kita murung, bila kita under stress, kita semestinya stress is one of the risk factor untuk darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan untuk penyakit jantung. Tapi kalau kita berterusan stres, kita tak boleh nak berfungsi dengan baik, kita punya productivity pun rendah. Mungkin kalau yang bekerja mungkin perlu banyak MC, jadi banyak absenteeism. So semua ini akan menjurus kepada ekonomi juga. Jadi dan penyakit mental ni yang depression ni boleh membawa kepada bunuh diri ataupun attempted suicide. So ini sesuatu yang sangat kita perlu elakkan lah. Prof, bagaimana pula dengan skrim insurans di Malaysia ini? Adakah belanjawan yang bakal tiba Jumaat ini dapat membantu untuk cover masalah kesihatan mental? Ini satu perkara yang ini satu yang memang the wish of every doctor. Kita memang harapkan supaya kalau ada apa-apa contohnya skim perubatan insurans, kita tahu skim perubatan insurans swasta banyak yang mereka tak cover. Not only they are not covering normal delivery, tetapi juga penyakit mental dan penyakit berjangkit seperti HIV. Jadi kan saya harapkan jikalah kita memang menuju ke arah social health insurance, saya harapkan bahawa penyakit-penyakit seperti ini akan di-cover. This is where kita sebut sebagai strategic purchasing, di mana skop penyakit tu should be comprehensive dan skop aktiviti rawatan tu should be comprehensive, daripada pencegahan sehinggalah kepada rehabilitasi. Okey, dan beberapa minit saja lagi, mungkin Encik Azrul ada harapan untuk bajet ataupun belanjawan 2024 untuk kali ini. Well, untuk saya, of course kita nak peningkatan yang lebih tinggi dari segi peruntukan. InsyaAllah kalau dapat this year 41 bilion tu bagus juga. Consider increase of 5 bilion daripada tahun ini. Tapi juga untuk memastikan ianya disalurkan kepada tempat yang sepatutnya. Dan di sini saya mengharapkan pertamanya ia diberikan kepada rawatan bukan sahaja penyakit tidak berjangkit, tapi juga penyakit berjangkit. Seperti dikatakan oleh Prof awal tadi, ianya bukan sahaja mengenai penyakit seperti COVID, tapi juga penyakit seperti disease X yang mungkin akan datang di masa hadapan, yang kita perlu memastikan kita siap sedia dan mampu mengendalikan seperti mana kita mengendalikan ia pada 2020. Dan ianya memerlukan pelaburan yang cukup tinggi, tapi juga mengekalkan pelaburan tersebut. Dan juga saranan kami juga ialah supaya seperti mana disebutkan tadi, hapuskan saja RM1 atau RM5 ni kutip, tak payah kutip dekat kaunter rawatan tu. Kita membayar selepas mendapat rawatan. Dan akhirnya ialah kita melihat skim pembiayaan inovasi seperti skim untuk rawatan kanser. Contohnya kita perlu mempertimbangkan supaya kita dapat memastikan rakyat Malaysia ini mendapat rawatan yang sepatutnya untuk mendapat rawatan seperti untuk penyakit kanser, penyakit kurang jumpa dan sebagainya. Okey, mungkin sedikit daripada Prof sebelum kita mengakhiri segmen kita kali ini, penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Sebagai pakar perubatan kesihatan awam, sudah semestinya saya mengharapkan agar apa yang dinyatakan di dalam health white paper berkenaan dengan pilar yang kedua, iaitu promosi kesihatan dan juga menggalakkan health prevention, disease prevention, supaya lebih banyak dana yang diperuntukkan kepada aktiviti-aktiviti ke arah ini. Ini bukan saja akan mempersiap sediakan kita untuk menghadapi pandemik yang seterusnya, kerana kita tahu bahawa kesihatan awam, aktiviti kesihatan awam ini meliputi pencegahan penyakit, sama ada penyakit berjangkit ataupun penyakit tidak berjangkit, dan diberitahu berkenaan dengan pandemik X yang bakal berlaku. Jadi kita perlu bersiap sedia, dan sudah semestinya lah kita ingin rakyat menjaga kesihatan mereka sendiri.
Kalau tidak, berapa banyak peruntukan yang kita adakan untuk membuat hospital dan sebagainya memang tidak akan cukup. Baik, itu dia. Antara kata-kata yang bersama dengan tetamu kita, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Maznah Dahlui, merupakan Ketua Jabatan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi, Pusat Perubatan Universiti Melaya, dan juga Pakar Perubatan Kesihatan Awam Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, dan juga Encik Azrul Muhammad Khalid, merupakan pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial. Dan itu antara perkongsian yang dapat kita kupaskan, dapat kita kongsikan sempena Prabelanjawan 2024 dalam memperkasakan sektor kesihatan. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Langsung ke berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menafikan telah mengeluarkan poster berbentuk kenyataan menteri mengulas mengenai isu beras yang tular ketika ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, poster itu adalah fitnah dan tidak betul. Pihak Pejabat Menteri telah melaporkan perkara ini kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Orang ramai dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesahihan semua kandungan yang ditularkan supaya tidak mudah terpedaya dengan fitnah yang sengaja direka oleh pihak tidak bertanggungjawab. Demi memperkasa ekonomi madani, Belanjawan 2024 bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah mendapat perhatian rakyat Malaysia. Rata-ratanya mempunyai harapan dan pandangan yang tersendiri demi melihat keharmonian dan kesejahteraan negara. Pelbagai pandangan orang ramai berkenaan harapan mereka terhadap Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober ini. Tapi kalau diberikan ruang untuk rakyat meningkatkan pendapatan, okey, daripada segi gaji yang lebih, kemudian yang lebih value, jadi mereka akan ada lebih duit untuk membeli. Di situ yang kita nak, dan benda tu akan berterusan. Kalau bantuan mungkin setahun sekali, tapi kalau untuk struktur yang kuat, okey, ekonomi yang kuat, dia akan naik setiap bulan. Dia akan terus meningkat dan pendapatan kami pun akan meningkat. Vendor-vendor rasa terbeban. Jika tak menjual, tak ada punca pendapatan. Bagi pembeli pula, jika tak membeli, tak ada benda nak makan. Betul tak? So, di sini saya minta kerajaan turunkan harga barang, bagi subsidi, contoh lesen ataupun apa saja yang rakyat perlukan. Saya minta sangat kerajaan Malaysia prihatin dengan kami, peniaga-peniaga ataupun siapa saja rakyat yang sangat asnaf di Malaysia ini. Tolong kami supaya ada pendapatan, supaya kita boleh bantu ibu tunggal, suri rumah, asnaf yang memang sangat-sangat terdesak di luar sana. Okey, saya harap dalam perbelanjaan 2024 ni kerajaan ambil berat tentang ekonomi lah, tentang harga barang kan. Especially saya tengok area KL ni pun harga barang dah memang meningkat. Lebih-lebih lagi kita di Sarawak lah. Kebetulan saya pun ada bekerja di sini dan di Sarawak memang harga pun melambung tinggi lah sekarang ni, harga barang semua sekali. Untuk bagi saya lah, untuk Belanjawan yang akan datang ni, dari segi anak muda lah, anak muda sekarang ramai yang menganggur. So untuk kerajaan, saya harapkan dapat peluang untuk anak-anak muda kita menyaga, beri peluang untuk anak-anak muda untuk menyaga. So sebab sekarang ni majoriti ramai yang tak suka kerja dengan majikan, tapi sekarang ni ramai orang menyaga. Peruntukan khas untuk memperkukuhkan lagi peranan institusi masjid di negara ini, khususnya di luar bandar, perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2024. Penolong Pendaftar Kanan Hal Ehwal Islam Bahagian Hal Ehwal Islam Universiti Teknologi Mara UiTM, Muhammad Faizan Tajwid berkata, masjid di luar bandar perlu dimajukan lagi peranannya seiring dengan pembangunan masjid di kawasan bandar.
Lagi satu, kalau kita lihat masjid-masjid di luar bandar ini seolah-olah macam tidak bukan dibiarkan, tetapi ramai orang mungkin tak perasan ataupun peranannya. Kalau kita lihat masjid di bandar lebih menyerlah dengan banyak program fungsinya sebagai pusat khidmat masyarakat, pusat ibadah, melakukan apa juga aktiviti. Tapi masjid di luar bandar ini mereka juga sebenarnya boleh memainkan peranan. Sementara itu, Muhammad Faizan berkata, Belanjawan 2024 perlu berfokus kepada pelaburan Islamiah bagi memartabatkan lagi syiar Islam. Ia sesuai dengan galakan melakukan pelaburan yang telah diterapkan sejak zaman kepimpinan Khulafa Al-Rashidin agar nilai harta dimiliki semakin bertambah. Dalam satu ketika, Saidina Umar ini pernah menyarankan kepada penjaga harta anak yatim, penjaga harta anak yatim ini supaya mereka ini melaburkan harta anak yatim ini supaya mendapatkan pulangan daripada dibiarkan. Kalau dibiarkan dalam tempoh setahun sebagai contoh, harta itu sejumlah 1 juta. Cukup haul ataupun nisab itu perlu dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Pada Belanjawan 2023, kerajaan memperuntukkan 1.5 bilion ringgit sebagai usaha memartabatkan syiar Islam di Malaysia. Kerajaan disaran mengkaji lebih teliti sebelum memutuskan langkah menyekat ruang niaga dalam platform e-dagang seperti TikTok Shop dan juga media-media sosial yang lain. Ini memandangkan kebanyakan pengusaha industri kecil dan sederhana menggunakan platform itu untuk berniaga barangan mereka, sedangkan dalam masa sama mereka juga terpaksa bersaing dengan lambakan produk sama yang lebih murah dari China. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, tindakan Indonesia menyekat perniagaan dalam talian melalui TikTok Shop itu sebenarnya bagi memastikan pengusaha tempatan mereka tidak gulung tikar. Apabila kita lihat kenapa Indonesia mengharamkan itu, sebab kebimbangan bahawa berlakunya lambakan barangan daripada China yang dijual secara begitu murah sehingga 50% murah, yang menyebabkan pengusaha tempatan di Indonesia itu tidak mampu bersaing, malahan terpaksa menutup kedai. Manakala bagi Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM Abdul Azhari Abdul Wahid, kajian lebih terperinci perlu kerana di negara ini masih lagi kurang medium jualan e-dagang tempatan seperti di negara jiran Indonesia. Jadi benda tu bila kita nak bersaing, benda yang hampir sama, produk lokal dengan produk luar negara, benda tu akan secara tak langsung juga menjejaskan reputasi dan juga pendapatan IKS di Malaysia. Jadi inilah perlunya sama ada nak ditutup ataupun lebih diperketatkan lagi undang-undangnya di peringkat mungkin kementerian dan sebagainya. Benda itu penting untuk kita nak balancekan antara keperluan IKS untuk menjual dalam masa sama juga dengan aliran ekonomi yang penting. Sebab kalau duit itu keluar je daripada Malaysia, apa guna kita ada banyak shop di Malaysia ni sebab dia tak menjana pendapatan untuk negara. Sabtu lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, kerajaan akan meneliti terlebih dahulu tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia mengharamkan transaksi e-dagang di platform media sosial TikTok sebelum merangka langkah yang bersesuaian di negara ini. Presiden Indonesia Joko Widodo mendesak perang antara Israel dan Palestin dihentikan segera bagi mengelak peningkatan korban dan kemusnahan harta benda. Menurutnya, dalam satu kenyataan media berhubung situasi semasa konflik Israel-Palestin di saluran YouTube Sekretariat Presiden semalam, konflik telah memuncak dan menyebabkan kesan kemanusiaan yang lebih besar. Ketua negara itu meminta Menteri Luar Retno Marsudi dan kementerian serta institusi berkaitan mengambil tindakan segera bagi melindungi warga Indonesia di kawasan konflik. Tegasnya, punca konflik iaitu pendudukan wilayah Palestin oleh Israel mesti diselesaikan segera mengikut paramita yang dipersetujui oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kementerian Luar juga telah menyediakan pelan kontingensi untuk memindahkan warga Indonesia dari kawasan konflik dengan beberapa senario termasuk kemungkinan memindahkan rakyatnya melalui negara terdekat dengan Palestin iaitu Jordan, Lubnan dan Mesir.
Data kementerian merekodkan 45 warga Indonesia di Palestin dengan 10 daripadanya berada di semenanjung Gaza yang menjadi pusat sasaran serangan udara tentera Israel. Selain itu, 230 warga Indonesia sedang mengikuti lawatan keagamaan di pelbagai tempat di Israel. Setakat ini, tiada laporan rakyat Indonesia menjadi mangsa ketegangan terbaru itu diterima. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan juga mendukung usaha penggiat seni kreatif bagi mengangkat bidang kesenian dan kebudayaan. 102 juta ringgit disediakan sebagai dana kandungan digital untuk mempergiat pemasaran produk seni tempatan dan mendorong penghasilan karya kreatif. Kerajaan bercadang sumbangan kepada tabung komuniti filem, pembangunan filem kenegaraan di bawah Finas akan diberi potongan cukai. Kerajaan menyediakan dana 25 juta ringgit bagi menyemarak kegiatan kebudayaan dan kesenian di peringkat komuniti. Okey, kembali lagi dalam Belanjawan 2024 Malaysia Madani pra-belanjawan sebenarnya. Dan kali ini kita, kalau tadi kita nak berbicara bagaimana kita nak memperkasakan sektor kesihatan, kali ini kita nak membicarakan tentang harapan industri kreatif Malaysia bersama tetamu kita di studio pada ketika ini. Di sebelah sana kita ada Datuk Freddy Fernandez, Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, dan juga Encik Ayub Abdul Majid, Presiden Konsortium Industri Muzik Malaysia ataupun Irama. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana jumpa kami. Selamat diucapkan. Okey, Datuk Freddy, mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu ya dengan apa yang telah pun Datuk saksikan menerusi bantuan dan juga dana kerajaan menerusi belanjawan 2023 dan impaknya terhadap industri seni kreatif negara. Ya, apa yang kita lihat ialah peruntukan yang telah diberikan memberi banyak manfaat kepada industri muzik dan perfilman, dan dana ini telah diagihkan dan ramai syarikat dan penggiat seni telah menerimanya. Jadi kami ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan atas dana itu. Jika naikkan lagi memang satu yang kami alu-alukan, kerana orang yang dapat dana itu ialah beberapa syarikat yang layak untuk dapat, tetapi ada ramai penggiat seni di luar sana, khususnya pemuzik yang menganggur dan tak ada tempat untuk buat persembahan seperti dahulu. Kalau industri muzik kita lihat, dahulu kita ada banyak tempat untuk mereka buat persembahan, konsert dan sebagainya. Tetapi dalam 2-3 tahun ni akibat pandemik, mereka pun tak dapat bergiat. Jadi kita lihatlah ramai yang dalam kesusahan, dan kita harus cari jalan untuk memulihkan industri ini, especially persembahan muzik dan sebagainya. Dan salah satu cara ialah dana, tetapi itu terhad kepada syarikat yang layak dan dapat dan mohon dan sebagainya. Tetapi ada juga ramai penggiat seni, khususnya yang lama kan, dari tahun 80-an dan 90-an, yang sudah lama tidak dapat apa-apa. Jadi apa yang kita lihat mereka buat ialah basking. Mereka buat persembahan di tepi jalan untuk dapat sumbangan dari orang awam lah. Jadi satu beban kepada industri yang ada sekarang ialah cukai yang tinggi atas konsert, 25%. Semasa COVID dia dihapuskan. Tetapi sekarang diperkenalkan balik. Jadi sebelum ini pun apabila PKP akhir, kita
tak payah bayar cukai, tetapi dan kita nampak ada banyak konsert rancak dan industri semakin rancak. Tetapi sekarang apabila cukai 25%, bukan sikit, 25% ni diperkenalkan semula, saya rasa ia akan menghalang pembangunan industri dan pemulihan industri, dan dia akan menghadkan peluang kepada artis-artis, khususnya artis tempatan, untuk buat persembahan dalam konsert, kerana penganjur akan melihat kalau mereka margin profit mereka ialah 20%. Kalau bayar cukai 25%, jadi dia tak akan buat konsert, dia akan tutup, ya. Dia akan berhentikan aktiviti penganjuran konsert dan mereka akan beralih ke tempat lain, ya. Maksudnya kalau kita lihat 25% tu adalah memang cukai yang dikenakan, tapi ia juga satu pulangan kepada kerajaan, dan saya kira kerajaan ni susahlah dia nak hapuskan balik tu. Tapi kalau nilai itu dikurangkan, okey, berapa nilai yang mungkin munasabah win-win situation? 5% saja di negara lain macam negara jiran dan Singapura dan sebagainya. Jadi saya rasa 5% tu satu yang berbaloi lah. Tapi 25% ini memang membunuh. Okay. Dan kita sedia maklum, ya, dana-dana yang telah pun diberikan menerusi belanjawan terdahulu lebih memfokuskan kepada pendigitalan dan juga lebih memfokuskan kepada penerbitan, dan kali ini kita nak fokus pula kepada skim kesihatan ataupun lebih kepada sistem pelan persaraan yang difokuskan khas kepada golongan-golongan industri seni ini, yang kita dapat sedia maklum bahawa mereka ini bekerja secara kontrak. Jadi di situ adalah caruman KWSP itu adalah sesuatu yang pastinya agak mustahil untuk majikan melaksanakannya. Okey, tetapi menerusi solusi ini, apakah yang dibawa oleh pihak karyawan sendiri untuk membela nasib-nasib ahlinya? Ya, kita sebagai persatuan, kita tak ada apa-apa dana, kita tak ada apa-apa kuasa, kita hanya bercakap dan merayu kepada kerajaan untuk buat apa-apa yang boleh bantulah, kan. Dan salah satu yang kita cadangkan ialah untuk adakan tabung penggiat seni lah, tabung kebajikan, ya, kerana ramai penggiat seni yang sakit dan tidak sihat, ya. Ada yang memerlukan pembedahan, ada yang memerlukan perawatan kanser dan sebagainya, seperti Ibnu Riza sekarang, ya. Dan ada satu lagi artis yang memerlukan pembedahan jantung dan sebagainya. Semua memerlukan dana, ya. Dari sudut kebajikan karyawan khasnya. Betul. Dan kalau kita lihat baru-baru ini, kalau kita bercerita tentang konsert ada 1975 di Malaysia ini misalnya, terpaksa dihentikan secara tiba-tiba kerana mereka melanggar batasannya, peraturan panduan yang telah diberikan, dan proses menamatkan konsert itu sebenarnya langkah tepat, satu langkah yang sangat berani dan memang dialu-alukan, dan saya kira ia sangat menepati konsep Malaysia Madani yang memberi keadilan kepada semua dan menjaga semua yang meminati konsert dan sebagainya. Dan kita nak cakap dengan Cik Ayub ini, peraturan, garis panduan tentang konsert ini, adakah ia memerlukan lagi campur tangan daripada kerajaan, ataupun pindaan yang telah dilakukan baru-baru ini cukup baik dan mungkin tak perlu lagi penambahbaikan? Sebenarnya kalau kita ikut garis panduan, kita pun ada jawatan kuasa untuk bila sebab satu konsert diadakan, dari segi permit, kita ada Puspal. Puspal itu mengandungi banyak jabatan kerajaan dalam tu. Jadi kalau kita berharap dalam jabatan Puspal juga boleh memanggil persatuan juga terlibat dalam tu, kerana boleh memberi nasihat ataupun pandangan tentang artis-artis yang mereka ingin bawa masuk ke negara kita. Kerana kadang-kadang ada artis yang nak bawa negara itu, kita sebagai penggiat seni, kita lebih memahami dan lebih faham tentang sesuatu artis tu. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok isunya, kita dah ikut garis panduan tu semua, tetapi kita tak boleh kontrol. Bila mereka berada di pentas,
seperti apa yang kejadian yang berlaku tu kita tak boleh kontrol kerana kelakuan tu daripada pihak artis, bukan dari pihak penonton. Kalau pihak penonton memang kita ada security, kita dah ada khas kan. Jadi ini yang masalah yang kita tak boleh tangani lah. Kalau masalah artis personal tu, itu yang kita susah nak kontrol. Itu dia. Dan kita dapat lihat juga ya, Syed Yub, filem menyatukan bangsa. Filem Mat Kilau kali ini dilihat sebagai satu benchmark dan membuka mata pada kerajaan khasnya untuk penggiat industri untuk lebih kerap mengeluarkan karya-karya kreatif yang bersifat patriotik, epik, yang lebih kepada elemen-elemen yang cintakan negara. Dan ianya dilihat satu keputusan yang bijak sebenarnya, dan di mana kerajaan meletakkan ada dana yang tertentu, dana khas untuk membangunkan filem sedemikian. Dan setakat ini kita nak tahu juga syarat-syarat untuk membangunkan ataupun menerbitkan filem ini bagaimana? Itu filem ni sebenarnya luar dari saya punya skop lah. Sebenarnya saya mau pada muzik. Tetapi kalau kita tengok ada filem satu kutipan yang bagus daripada filem Mat Kilau. Kerana filem ni kalau tanpa muzik, filem tu tidak akan jadi kan. Betul. Kerana muzik itu akan merencana segala-galanya kan. Jadi kalau kita balik pada filem dan muzik, saya nak keluarkan sikit pandangan saya. Kerana filem ini mereka mendapat satu dana yang besar daripada Pinas. Kalau muzik ni kami tidak ada dana daripada kerajaan. Jadi saya dengan Datuk dan lain-lain selama beberapa tahun kita perjuangkan Perbadanan Muzik Malaysia. Sebenarnya dalam 60 tahun sejak wujudnya muzik ataupun Pinas, kita tidak ada rumah. Orang muzik tak ada rumah. Ya, kita tak seperti Pinas kan. Pinas dia ada geran itu, geran ini untuk orang filem. Tapi sayang sekali lah orang muzik dia macam tak ada rumah, tak ada ni lah. Tak ada siapa nak memperjuangkan. Tak ada siapa nak mereka. perjuangkan kami. Jadi kami ni tidak ada peruntukan daripada selain daripada KKD. Dan KKD ni pun dia baru wujud selama 10 tahun saya tak nampak pun KKD ni. KKD cuma wujud masa zaman menteri ni Gobin. Masa Gobin menteri tu baru saya nampak ada dana daripada DKD ni. So dana DKD ni sebenarnya kena diperhalusi lah dengan siapa yang sepatutnya layak dapat dan harus dikawal juga. Kerana hari ini banyak juga penggiat seni yang menyuarakan tidak kepuasan hati dia tentang dana diberikan pada konsert-konsert luar. Konsert luar tu maksud saya kebanyakan yang diorang pertikaikan konsert-konsert Indonesia. Tapi di sini ada pro and kontra lah. Dia ada pro and kontra. Kerana pengalaman saya lah yang terlibat juga dengan konsert, artis Indonesia mendapat sambutan di Malaysia. Dia mendapat sambutan. Tapi kalau artis tempatan tidak mendapat sambutan. Ada yang mendapat, ada yang tidak mendapat. Jadi di sini pro dan kontra lah kalau kita mempertikaikan dana ni untuk artis Indonesia. Tapi kita berharap DKD ni harus dikaji semula jugalah. Bagi pada more atau lebih kepada artis-artis tempatan daripada artis Indonesia. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan tentang harapan dalam industri kreatif ini, tetapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, tapi anda semua jangan ke mana kerana kita ada satu tetamu istimewa yang akan bersama kita sebentar saja lagi. Nak tahu siapa? Semuanya sekejap lagi. Terima kasih di atas kesedaran anda, dan kita masih lagi dalam imbasan Belanjawan 2023 Malaysia Madani dengan membincangkan tajuk harapan industri kreatif Malaysia. Di sinilah platformnya para penggiat seni, industri, orang-orang seni ini meluahkan rasa ataupun meluahkan apa sahaja keinginan yang dirasakan hasrat untuk disuarakan kepada kerajaan, walaupun berbaki pada beberapa hari saja lagi untuk Belanjawan dibentangkan, tetapi itu bukanlah pengakhiran untuk segalanya. Betul. Dan bagi industri kreatif filem ini, kita akan bersama dengan tetamu yang sudah berada di talian Skype pada ketika ini, iaitu Profesor Datuk Dr. A. Razak Mohaidin. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Okey Prof, kita bercakap tentang filem ini dan filem di Malaysia dan juga dana yang diberikan. Kita tahu ada dua situasi yang berbeza. Kalau kita lihat, satu filem Victoria's Secret yang diarahkan oleh Badul, tak silap saya, dan juga
ini adalah satu filem yang baru juga yang dikeluarkan, penerbit dan pelakunya adalah Sharifah Shahora yang membuat filem Pagari Bulan. Dan kedua-dua mereka mendapat dana daripada kerajaan dan sebagainya. Namun kenyataan pelakon iaitu Sharifah Shahora yang mengatakan bahawa kami pakar buat filem tetapi tak pakar buat promosi. Adakah keadaan ini sebenarnya menjejaskan peruntukan dana-dana yang diberikan untuk filem di Malaysia ini? Bagaimana, Prof? Okey, sebenarnya memang bidang filem ini mempunyai satu rangkuman yang luas, di mana kalau kita lihat kebanyakan penghasil filem di Malaysia tidak mempunyai ilmu dalam bidang advertising and promotion. Dan ada juga yang akan menjadi masalah apabila banyak bercakap mengenai isu-isu yang penghasilan filem itu sahaja adalah satu ilmu yang perlu dipelajari. Di samping itu, apabila filem itu sudah dihasilkan, mereka juga perlu tahu bahawa kehadiran filem itu juga perlu dibawa bersama dengan apa yang dipanggil sebagai promosi. Promosi ini adalah satu bidang yang lain daripada yang dilakukan oleh pembikin filem. Ramai di antara pembikin filem di Malaysia kita ini ada yang sering sahaja saya rasa sistem saya ni ada masalah sikit dia dah terputus sikit. Visual saya hilang Okey. Baik, Prof, kita dah lama tak tengok Prof ni. Prof, cuba buka video. Okey, sorry, ada sedikit masalah tadi. Okey, sebenarnya apabila kita lihat dari sudut promosi filem, dia adalah satu bidang yang berlainan kerana kebanyakan daripada producer yang mendapat dana, mereka mendapat dana untuk penghasilan filem. Tapi jarang sekali mereka mengetahui cara-cara ataupun mempunyai wang yang cukup untuk menghasilkan ataupun mengedarkan filem tersebut, mempromosikan filem tersebut. Ini adalah dua perkara yang perlu diambil kira. Dan saya juga tahu bahawa di PINAS, di samping DKD, dana kandungan digital diberikan, ada juga dana-dana khusus yang diberikan bagi tujuan pemasaran filem. Tetapi jumlah yang diperuntukkan itu adalah satu yang agak kecil. Kalau kita lihat tahun lepas saja lebih daripada 177 juta diperuntukkan bagi belanjawan pada tahun lepas. Tapi kita dapati bahawa jumlah tersebut hanya dapat menampung jumlah yang kecil. Dan mereka yang mendapat DKD seperti mana kata Datuk tadi adalah jumlah yang kecil. Sebenarnya dalam proses pemikiran filem terdapat lebih daripada 22 jawatan penghasil filem ini. Maksud saya kru-kru yang terbabit dalam satu penghasilan filem, hampir 22 jawatan yang perlu diisi bagi penghasilan suatu filem. Jadi 22 jawatan ini adalah jawatan, tidak termasuk jumlah kepala yang akan terlibat dalam penghasilan satu filem. Jadi apabila dana sebegini diberi kepada syarikat dan mungkin 20 atau 30 syarikat yang memperolehi dana tersebut, hanya 20 atau 30 orang ini sajalah yang akan mendapat faedah ataupun akan dapat keuntungan daripada hasil yang diperolehi. Manakala pekerja-pekerja filem yang ramai, di samping juga terdapat pembikin-pembikin filem ini juga terlibat dalam bidang muzik, kerana dalam filem terdapat juga muzik dan sebagainya. Jadi kebanyakan daripada kru-kru begini, kebanyakannya akan menganggur, khususnya mereka menjalankan tugas sebagai freelancers. Jadi promosi pula adalah satu lagi syarikat yang selalunya menjalankan kerja tersebut. Tidak banyak syarikat yang menghasilkan filem juga melakukan kerja-kerja mempromosi, mengedar dan sebagainya. Ia memerlukan lesen yang berlainan bagi penghasilan filem tersebut. Jadi inilah antara masalah yang berlaku kerana kebanyakan pembikin filem adalah membikin filem semata-mata tanpa mempunyai corak ataupun ilmu yang berkaitan dengan cara mempromosikan. Kalaupun ada, mungkin wang tidak mencukupilah untuk tujuan tersebut. Dan kalau kita tengok filem Pagari Bulan ni kan, Prof, dia dah Sharifah Shahora membelanjakan 500,000 untuk promosi, tetapi
kita tak nampak pun kan promosi tentang Pagari Bulan ini. Baik, kita nak bercerita tentang lagi filem ini. Ada yang mengatakan bahawa dana yang diberikan kepada mereka yang membuat filem-filem ini ada yang disalah gunakan. Kalau kita lihat Finas telah memanggil 47 syarikat untuk menjawab kenapa filem tidak diterbitkan dan kenapa ia digunakan untuk percutian mewah dan sebagainya. Prof, bagaimana kita nak menambah baik pemberian dana ini supaya dana ataupun duit rakyat ini digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan satu filem yang memberi impak bukan sahaja dalam Malaysia tetapi boleh membawa ke pentas dunia dan dalam masa yang sama mempromosikan Malaysia. Bagaimana Prof? Okey, kalau kita lihat pemberian dana dan juga masalah yang timbul tentang keciciran atau ketirisan yang berlaku dalam pemberian Finas ini sebenarnya berkait rapat dengan bidang ataupun ilmu yang perlu ada dalam penghasilan satu filem. Kebanyakan daripada pembikin filem, kita perlu tahu bahawa mereka ada yang mempunyai pendidikan formal dalam bidang filem, ada juga yang belajar daripada pengalaman. Kehadiran mereka yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan adalah tidak tinggi. Jadi apabila dana-dana diberikan kepada suatu syarikat ataupun mereka yang tidak banyak pengalaman dalam bidang tersebut, maka proses untuk menggunakan wang tersebut secara berhemah ataupun secara betul berlaku. Kerana dalam pengkhiran filem ini kadang-kadang kos-kos yang tidak diduga akan berlaku sekiranya pengalaman dalam penghasilan tersebut tidak mencukupi. Hasilnya apabila seseorang itu mendapat satu skrip bagi penghasilan satu filem dan dia telah pun menetapkan bahawa jumlah sekian perlu digunakan, tiba-tiba berlaku masalah apabila kosnya bertambah. Kalau hari syuting bertambah, secara automatik kos penghasilan satu filem itu juga akan bertambah. Contohnya kalau kita dah merancang untuk buat syuting katakan sebulan tapi musim hujan dan jumlah penghasilan filem tersebut bertambah daripada sebulan mungkin bertambah lagi 10 hari, maka 10 hari tersebut adalah kos. Kerana ini adalah antara perkara-perkara yang selalunya tidak berapa dipahami oleh pembikin filem baru yang tidak banyak mempunyai pengalaman. Hasilnya kos mereka akan bertambah dan ada kalanya pula ada yang tidak pandai merancang bajet dalam penghasilan satu filem. Penghasilan bajet ini berlainan ya. Kalau kita lihat sebelum pandemik penghasilan filem lebih murah sedikit berbanding dengan sekarang ini kerana kos keseluruhan penghasilan filem telah bertambah. Itu juga adalah sebahagian daripada masalah yang dihadapi. Dan begitu juga dengan apabila keuntungan diperolehi daripada tayangan filem seperti kata Datuk Freddy tadi, kalau kita lihat duiti hiburan 25% diambil oleh kerajaan negeri, kemudian separuh daripada kutipan tersebut pula diambil oleh pawagam, maka hasilnya dia akan menjadi lebih bermasalah apabila kos yang dibelanjakan tidak memenuhi ataupun membuat keuntungan berasaskan kepada kutipan di pawagam tersebut. Ini adalah masalah besar ya. Kerana contohnya kalau kita belanjakan RM1 juta untuk penghasilan satu filem, itu tidak termasuk AMP. Advertising and promotion pula mungkin perlukan lagi RM0.5 juta. Dan apabila 1.5 juta sudah dibelanjakan, di pawagam kita perlukan kutipan pawagam melebihi 4 atau 5 juta bagi membuat keuntungan. Jadi apabila itu tidak berlaku, maka ada juga produser-produser filem yang menghadapi masalah kerana tidak dapat mendapat pulangan yang secukupnya. Dan ada kalanya juga ada produser yang membuat pinjaman dan sebagainya, terpaksa juga pula membayar faedah yang tinggi kepada jumlah pinjaman yang dibuat. Ini adalah antara kengkangan lah dalam penghasilan karya khususnya filem dengan kewujudan berita hiburan serta pengalaman atau ilmu yang kurang dalam bidang advertising and promotion. Okey, Prof, kita nak tahu juga apakah harapan Prof menerusi daripada menerusi industri kreatif itu sendiri menerusi Belanjawan 2024 ini? Okey, kalau kita lihat selama ini setiap kali belanjawan dibentangkan di parlimen, kita selalu mendengar ataupun hanya mengharapkan DKD dana untuk bikin filem sahaja ataupun mereka yang bekerja dalam dunia kreatif dapat suatu manfaat. Tetapi jarang sekali kita melihat dana-dana khas yang diperuntukkan bagi melihat bagaimana untuk memperkembangkan
dunia industri seni kreatif ini. Misalnya kalau kita lihat, tidak ada satu dana khas yang diberikan untuk membuat R&D, research dalam bidang-bidang berkaitan dengan seni kreatif. Tidak ada dana yang diberikan untuk penghasilan kerusi yang berkaitan dengan dunia seni kreatif. Apabila tidak ada perkara-perkara ini berlaku, maka development of industry akan tergugat. Kerana ramai di kalangan ilmuwan yang mempunyai berada dalam bidang seni kreatif ini mempunyai banyak idea, cara dan juga mempunyai kepakaran, tetapi kajian susulan tidak dilakukan. Kalau kita lihat negara-negara seperti Korea dengan budaya K-pop dan sebagainya ini, kalau kita lihat sejarah mereka berjaya meletakkan bidang seni kreatif mereka satu tahap yang membanggakan kerana banyak wang yang diperuntukkan bagi tujuan development of the creative industry. Ini tidak banyak berlaku di Malaysia. Banyak sekali bajet diperuntukkan hanya semata-mata untuk membantu penghasilan filem dan juga dana-dana disediakan bagi membantu pekerja, dan itu pun tidak dapat menyeluruh membantu mereka. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah di samping mewujudkan jawatankuasa khas, juga perlu lihat cara-cara mengetatkan undang-undang yang sedia ada. Misalnya undang-undang cetak rompak misalnya. Banyak karya-karya yang dihasilkan di cetak rompak dan banyak yang menjadi mangsa akibat daripada cetak rompak tersebut. Keduanya kalau kita lihat dari segi royalty. Dalam bidang muzik mungkin pembikin atau mereka yang menghasilkan komposer muzik mendapat royalty kerana mereka mempunyai satu sistem yang tersusun. Bagaimana mereka mendapat royalty semula apabila lagu-lagu mereka diputarkan dan sebagainya. Tetapi mereka yang menghasilkan filem, khususnya karyawan filem yang bekerja di sebalik tabir, tidak ada seorang pun di Malaysia yang mendapat timbuhan dari sudut copyright dan sebagainya. Yang menjadi pemegang taruh ataupun mereka yang memegang IP sesuatu karya tersebut sahaja yang mendapat keuntungan daripada penjualan semula karya-karya tersebut. Dan syarikat-syarikat televisyen yang mempunyai stesen untuk menyiarkan kandungan kreatif ini pula, kebanyakan mereka membeli IP tersebut secara pukal. Hasilnya apabila karya tersebut telah dijual kepada stesen-stesen televisyen selepas dipawagam, maka pemilik karya tersebut tidak mendapat sebarang keuntungan walaupun ianya ditayangkan berulang kali di televisyen dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diteliti dan dibetulkan supaya industri kreatif negara kita ni akan dapat melangkah ke satu lagi peringkat yang lebih baik dan ianya akan dapat membantu untuk menjadikan kerjaya dalam bidang seni kreatif ini sebagai sesuatu yang lebih berbaloi. Dan saya sendiri pun menghasilkan ramai pelajar-pelajar dalam bidang seni kreatif ini. Saya juga ingin melihat mereka ini menjadikan kerjaya dalam bidang seni kreatif ini sebagai sesuatu yang serius. Bukan hanya semata-mata sebagai part-time job ataupun sebagai sesuatu yang berpasal batu di tangga. Dan yang satu lagi perkara yang perlu juga dilihat dan dinilai adalah berasaskan kepada situasi semasa. Apabila kita lihat bidang seni berada dalam kelompok masing-masing, umpama enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Ini yang berlaku apabila masing-masing memperjuangkan bidang seni kreatif mereka tanpa mempunyai satu solidariti, satu persamaan antara mereka untuk mendapatkan apa yang diminta. Termasuklah dalam bidang filem misalnya, terdapat lebih daripada 20 persatuan filem yang memperjuangkan hak mereka secara bebas. Tidak ada satu solidariti ataupun kerjasama antara mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi selama perkara ini berlaku, maka selama itulah kita akan menghadapi masalah untuk membawa bidang seni kreatif ke tahap yang lebih membanggakan. Itu dia harapan khasnya daripada Profesor Datuk Dr. A. Razak Muhaiddin. Terima kasih Prof sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Okey, dan kita lanjutkan Semoga kita lagi. akan dapat berita gembira lah. Ya, insya-Allah sama-sama kita nantikan. Okey, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini pastinya bersama dengan tetamu kita yang masih setia di studio, iaitu Datuk Freddy Fernandez dan juga Encik Ayub Abdul Majid. Tadi Prof ada sentuh ya, kalau saya tak silap lah, mengenai royalty. Royalty hak cipta dan juga harta intelek masih belum ada pengakhirannya. Di mana yang disifatkan sebagai tak adil dan dihambat dengan perjanjian kontrak lapuk dengan syarikat muzik yang tidak berkesudahan dan tidak adil lah khasnya. Dan mungkin Datuk boleh komen mengenainya.
Ya, banyak isu dalam royalty. Bukan seperti Prof kata tadi semua sempurna. Ya, jadi tetapi saya nampak golongan, ada 3 golongan yang perlu dapat royalty, iaitu komposer. Komposer harus kongsi dengan publisher. Ya. Yang kedua ialah dibawa satu tajuk yang diberikan musical works lah, iaitu lagu lah. Yang kedua ialah syarikat rakaman, di mana mereka dapat royalty betul bergantung kepada sound recordings yang diberikan perlindungan di bawah Akta Hak Cipta. Yang ketiga ialah performers, artis, yang juga terlibat dalam satu rakaman. Apa yang kita lihat ialah dua pihak yang pertama yang saya sebut, iaitu komposer dan publisher dan juga recording company, sudah bijak melaksanakan kutipan royalty, tapi artis belum lagi. Ada banyak pertelingkahan antara artis dan juga ada banyak pihak yang nak tubuhkan, sehingga sudah ada 3 badan dari tahun 2000 sampai sekarang. Maksudnya NGO ke macam mana tu? Syarikat kutipan. Dan 2 telah tutup. Jadi inilah nasib artis kita. Sampai sekarang orang macam Jamal Abdillah dan ramai lagi lah, Malik Rizwan, orang yang masih harapkan royalty itu dari badan yang telah tutup tu tidak dapat sehingga sekarang. Jadi mereka harus pergi ke mahkamah dan ambil kes dan sebagainya. Jadi dan ada satu badan lagi yang sedang berjalan, tetapi dijalankan oleh beberapa artis yang mungkin tak berapa bijak dalam menjalankan tugas ini, kutipan ni dan sebagainya. Jadi inilah masalah yang dihadapi, di mana ada pihak yang pandai dan oleh sebab mereka hanya 2 orang aja, mereka berjaya kutip royalty dari pengguna. Yang ketiga ni tak dapat berjalan dengan begitu baik. Jadi inilah satu masalah. Dan tapi telah didapat pemerhatian KPDN, tetapi malangnya arwah menteri kita baru meninggal, ya. Jadi kita tunggu, dan mereka telah tubuhkan satu task force, pasukan petugas khas di mana saya telah dimasukkan dalam pasukan tu. Dan kita tunggu saja kepada pengumuman mungkin hari ini untuk menteri baru, di mana kita boleh meneruskan dengan perbincangan bagaimana nak melindungi artis-artis ni, bagaimana nak tolong mereka untuk dapatkan royalty. Sebelum ini pun keseluruhannya kutipan royalty ini lebih kepada 100 juta, ya. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang artis perlu dapat, ialah lebih 20 juta setahun dari kutipan itulah, tetapi apa yang mereka dapat ialah satu yang jauh lagi rendah daripada itu. Jadi inilah satu perjuangan kami dalam industri selama 23 tahun selepas Akta Hak Cipta diberikan pelindungan kepada artis-artis kita. Dan saya setuju juga dengan Prof bahawa dana harus diberikan kepada pembangunan industri, bukan sahaja kepada syarikat yang menghasilkan. Kalau tengok pada muzik, dana yang telah diberikan kepada syarikat-syarikat muzik, kita pun tak nampak apa yang dia buat. Tak ada kesinambungan kepada pemberian dana tu, di mana mereka akan hasilkan lagu, dan lagu ini macam filem. Kita tahu filem setelah dapat dana dan mereka telah hasilkan filem, dan mungkin filem tak berjaya pun, tapi apakan daya kan, kita bukan salah mereka, mereka dah cuba. Jadi tetapi pada muzik kita tak tahu. Saya pun tak tahu siapa yang dapat dana dan apa yang mereka lakukan dengan dana tu. Jadi itu sesuatu yang mungkin harus dipantau, dan My Creative Ventures yang berikan dana tu mungkin kena melanjutkan
perhubungan dengan mereka yang dapat dana tu, supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan, berjaya atau tidak, lagu yang mereka hasilkan atau album atau konsert, apakah hasil dia, apakah pulangan kepada industri, dan berapa banyak orang yang akan dapat pekerjaan daripada dana itu, dan adakah ia akan menjana kepada aktiviti-aktiviti yang lain yang akan membangunkan industri. So itulah. Dan kalau kita bercakap tentang dana dan juga konsert, kita tahu bahawa Datuk Hatan ada mengeluarkan kenyataan bahawa cukup-cukuplah konsert Indonesian dekat sini baik bagi geran pada artis tempatan. Mungkin Encik Ayub ada komen apa yang dimaksudkan? Saya pun ada terbaca pandangan Datuk Hatan. Itu pandangan peribadi beliau kan. Dan saya rasa bukan Datuk Hatan saja mengeluarkan pandangan, sebagai banyak juga artis-artis mengeluarkan pandangan itu pada saya juga. Jadi macam saya beritahu tadi, dia ada pro and kontra. Kerana sebagai penganjur, mereka memerlukan keuntungan daripada satu persembahan. Bukan semua artis tempatan yang boleh buat konsert, boleh jual tiket. Dan bukan semua artis Indonesia juga kalau datang boleh jual tiket. Cuma sekarang ini untuk mengadakan satu konsert begitu mudah. Kerana kalau dulu kos untuk buat konsert tu memerlukan kos yang tinggi. Kerana sekarang kita ada tempat macam ada Zep, kita ada beberapa tempat yang Megastar Arena, yang kalau ada Zep tu dalam 200,000 boleh buat konsert. Kalau dulu kita nak buat konsert tu memerlukan hampir 1 juta, 700,000, 800,000. Jadi dia berbalik juga kepada artis tempatan. Kerana hari ini bukan semua artis tempatan yang kita boleh jual konsert mereka. Ada juga artis tempatan yang lama tidak aktif, bila ditawarkan oleh penganjur, mereka meletakkan satu harga yang tinggi. Jadi sebagai penganjur, mereka melihat artis Indonesia ni pun satu harga yang lebih kurang dengan artis tempatan. Kadang-kadang lebih murah. Tetapi mereka tahu artis Indonesia ni dia ada satu follower yang ramai. Dan jarang-jarang dapat datang Malaysia, dan mereka yakin jualan tiket boleh pergi 70% hingga 100%. Jadi kerana itu ya ramai promotor ataupun promotor barulah yang tumbuh macam cendawan lepas Covid ni kan, ramai yang kita tak kenal. Tiba-tiba ya ada satu nama syarikat yang akan buat design, bawa artis Indonesia turun. Kerana mereka lihat begitu mudah. Begitu macam saya kata tadilah. Artis tempatan tu sendiri kena menilai harga-harga persembahan mereka. Kadang-kadang kita ingin membantu hati-hati yang lama ni yang tidak bergerak, tidak aktif. Tapi bila kita nak panggil mereka, mereka letakkan satu harga setara dengan dan mungkin perlu adanya satu standard khas untuk artis-artis ini meletakkan harga-harga mereka supaya ianya mudah untuk mana-mana pihak bekerjasama tanpa ada isu pertikaian. Harga terlalu tinggi. Bagi kami dalam industri memang kami tahu harga-harga artis. Kalau dalam bahasa saya lah, bukan bahasa industri, kita ada artis yang grade B, grade A, grade C. Di situ kita letak satu harga kat situ. Kadang-kadang ada juga artis-artis yang lama berkumpulan, mereka nak comeback. Kita lihat macam kumpulan Slam, Aziz, itu punya satu peminat yang ramai. Tetapi ada juga kumpulan yang lama tidak aktif, kita menawarkan dia untuk buat konsert. Jadi dia meletakkan satu harga yang tinggi. Jadi di situ pihak penganjur memikir satu harga yang begini, baik saya buat artis Indonesia. Faham. Ini lebih kepada keuntungan lah sebenarnya. Cik Ayub, kita nak memastikan kalau ada konsert, limpahan itu turut terkena dengan pemuzik, orang yang buat audio, segalanya. Tapi kalau kita tengok The Zap kalau 200,000 dia datang dengan package dia sekali, kita kurang dapat limpahan kepada mereka. Bakat-bakat tempatan. Saya setuju tu. Bagaimana kita nak menambah baik supaya apa-apa konsert, tak kisah luar atau dalam negara, penyanyi luar atau dalam negara, boleh memberi impak menyeluruh, rezeki kongsi sama dengan seluruh tu. Bagaimana kita nak pastikan? Yang penting kita kena balik pada kalau dulu kita ada garis panduan. Jadi pihak Motek, Puspa, kena ada satu garis panduan. Setiap artis luar yang datang, artis jemputan tu mesti dari Malaysia. Sekurang-kurangnya satu mesti ada. Tapi hari ini kita tak nampak garis panduan tu tidak atau masih berjalan ke atau tidak. Hari ini saya lihat artis-artis Indonesia datang, mereka terbuka, mereka buat saja. Tidak ada artis tempatan untuk opening act ke atau artis jemputan. Jadi isu yang kedua tentang share sama rata tu, saya nampak bila lokasi dah sediakan sound system, kan,
Jadi itu tidak memantaskan kepada semua penggiat seni kerana setiap artis juga mereka ada soundman sendiri, mereka ada kru, tim teknikal sendiri yang di mana anak-anak tempatan sendiri. Jika Indonesia datang pun mereka cuma membawa soundman mereka, tapi kalau peralatan tu semua daripada kita, sound system ke, ada tim kru, transport, hotel, itu semua kita. Cuma kita berharap pertama dari Motek yang mengeluarkan satu grant kepada artis-artis luar ni, kan, sampai 150,000 grant tu. Kadang-kadang banyak yang mengandaikan kenapa Motek keluarkan 150,000 kepada artis luar, kenapa tidak kepada artis-artis tempatan. Memang tak ada langsung untuk artis tempatan atau bagaimana sebenarnya? Kalau dari segi Motek kita ada, tapi di bawah kebudayaan. Untuk konsert memang kita tidak ada, melainkan kalau kita bawa artis Indonesia. Jadi kalau dari segi alasan, kerana kita ingin membawa peminat-peminat artis itu sendiri datang ke Malaysia. Tapi pelancongan. Tapi dari segi survey yang kita buat, kalau setakat ada ZEP tu, mungkin yang datang pun yang ayat luar yang duduk di Malaysia. Faham. Baik, kita ada beberapa minit saja lagi, mungkin secara ringkas harapan Datuk dan juga Encik Ayub untuk Belanjawan 2024 ini mengikut industri kreatif. Ya, saya harap seperti saya cakap lah, kita dah banyak kali mewawarkan tentang cukai ni. Jadi harapan kita ialah untuk cukai ni diturunkan atau dimusnahkan terus supaya industri boleh bergiat aktif dan penganjur-penganjur akan digalakkan untuk lakukan konsert. Dan selain daripada itu, saya haraplah satu dana diberikan kepada pembangunan industri kerana kita harus ada master plan, kita ada wawasan, kita kena tumpu kepada pembangunan modal insan dalam industri dan juga untuk memberikan kewangan kepada keseluruhan industri supaya industri itu boleh dimajukan dengan semula. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan untuk kali ini Belanjawan 2024 Malaysia Madani tentang bagaimana kita nak harapan industri kreatif Malaysia dan apapun kita harapkan yang terbaik menjelang hari Jumaat ini untuk Belanjawan 2024 dalam semua sektor di Malaysia ini. Dan nampaknya sampai di sini saja daripada siaran pada hari ini. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Datuk Freddy Fernandez dan juga Encik Ayub Abdul Majid, dan saya Nidai Umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.